Okey, menurut ramalan dan analisa yang telah dibuat ya, sebenarnya ada kemungkinan besar bahawa yang akan keluar pada tahun ini, okey, adalah Pakatan Murni di sini, okey, dan juga Suruhanjaya Red, okey, serta satu lagi iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So ada 3 subtopik ini yang seharusnya kamu beri perhatian. Okey, jadi kalau tak faham lagi, okey, cepat-cepat bagi faham, supaya kamu lebih bersedia ya. Ah, yes, betul. Okey, so Pakatan Murni tu memang. Okey, sebab sistem ahli dah keluar dulu, peranan tokoh-tokoh kemerdekaan pun pernah keluar dulu. So ada kemungkinan 3 subtopik ini yang akan yang mungkin akan keluar dalam kertas 2. So kita perlu bersedia di sini ya. Alright. Tapi tak apa, kita akan go through dulu semuanya, tetapi kita akan spesifik kepada subtopik-subtopik yang diramalkan itu nanti ya. Alright. Kita mulakan dengan sistem ahli. Okey, sistem ahli. Okey, kalau ada sesiapa yang dah yang dah print out nota ni, so boleh highlight lah. Kalau yang tak print out, just buka di another screen dan mungkin kamu juga boleh highlight menggunakan menggunakan PDF ke apa ke kan. Okey. Baik, sistem ahli sebenarnya adalah idea sistem ahli ni adalah daripada Dato' Onn Jaafar. Okey, di mana apabila dia berbincang dengan Sir Henry Gurney, dan dia mencadangkan untuk buat satu sistem ahli, okey, yang mana sistem ini akan mengikut model yang telah diguna pakai di negara Kenya dan juga Rusia Utara. Dan idea ini telah diterima oleh Majlis Raja-Raja Melayu, maknanya Raja-Raja Melayu pun setuju untuk laksanakan sistem ini ya. Dan perundingan antara British dengan wakil penduduk di Tanah Melayu di King's House telah membawa kepada pembentukan sistem ahli, dan antara tokoh yang terlibat ialah seperti Dato' Onn Jaafar, Dato' Hamzah Abdullah, Raja Uda, Dato' Nik Ahmed Kamil, EEC Turai Singgem, Encik Yong Chok Lin dan juga Dr. Lee Tiang Keng. Kalau kita lihat di sini senarai nama, tidak ada pun wakil-wakil daripada British. Okey, tak ada daripada British. Dan apa itu sistem ahli? Okey. Sistem ahli sebenarnya adalah sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum-kaum lain untuk menerajui pentadbiran tanah Melayu. Maksudnya untuk mentadbir tanah Melayu, maka mereka perlukan latihan. Okey, perlu dilatih dahulu, baru boleh tadbir. Ini kebiasaannya sistem ini selalu diamalkan seperti mana mungkin macam cikgu dulu cikgu dulu di sekolah apabila terpilih untuk menjadi pengawas, dia akan berikan satu time period which is dalam 2 minggu atau sebulan untuk menjadi pengawas percubaan. Dan pengawas percubaan tu apa yang dia akan buat, iaitu dia akan bertujuan untuk dia kena ikut je apa yang pengawas-pengawas sedia ada buat. Okey, jadi pengawas percubaan ni akan ikut segala yang dibuat oleh pengawas-pengawas yang sebenar, okey, untuk melatih diri menjadi pengawas. Okey, jadi inilah sistem yang diguna pakai dalam sistem ahli ni juga, iaitu untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain bagaimana untuk mentadbir tanah Melayu. Dan ianya dilaksanakan daripada Januari 1951 hingga Jun 1955. So almost 5 years lah. Okay, lebih kurang 5 tahun. Dan apakah sebab-sebab British memperkenalkan sistem ahli ini? Okay, so antara faktor-faktor ataupun sebab-sebabnya adalah selaras dengan dasar dekolonisasi. Selaras ni maknanya apa? Kita katakan sebagai seiring dengan matlamat British, iaitu dasar dekolonisasi. So, cikgu point je ni Okay. Arina boleh tak tuliskan pada cikgu apa maksud dasar dekolonisasi dan tuliskan jawapannya di group chat sekarang. So, apa maksud dasar dekolonisasi? Itu tugasan untuk Arina. Okay. Baik.
Sebab-sebab British memperkenalkan sistem ahli, pertama selaras dengan dasar dekolonisasi. Okey. Tapi Arina kalau tak tahu, tulis tak tahu. Okey. Kalau tahu, terus jawapan dia. Okey, kemudian yang kedua iaitu untuk mengurangkan tekanan daripada PKM iaitu Parti Komunis Malaya yang sedang berusaha untuk berusaha untuk mengambil alih tanah Melayu, okey, untuk menjadi negara Republik Komunis. Okey. So Arina kata okeylah dia tak tahu. Okey, tak apa. Baik, siapa ya? Cikgu petik je ni. Okey, cikgu minta kepada Izzah. Izzah Afiqah, boleh tak tuliskan apa maksud dasar dekolonisasi? Izzah tolong tuliskan apa itu dasar dekolonisasi ya. Okey. Dan satu lagi sebab British memperkenalkan sistem ahli iaitu untuk mengelakkan rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM lah ataupun Parti Komunis Malaya. Okey, so itu 3 sebab. Okey, selaras dengan dasar dekolonisasi, kurangkan tekanan PKM dan juga elakkan rakyat daripada terpengaruh dengan Parti Komunis Malaya. Okey. Okey, so Izzah kata membebaskan tanah jajahan. Yes, hampir tepat. Okey. So dekolonisasi bermaksud dasar melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. So dalam bahasa Inggerisnya dipanggil decolonize lah. Okey, dasar melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Ingat tu ya. Poin 2 dengan poin 3 sebenarnya adalah berbeza. Sebab mengurangkan tekanan, maknanya mengurangkan pressure daripada Parti Komunis Malaya yang sedang berusaha untuk membentuk negara Republik Komunis. Tetapi yang ketiga tu supaya tak mahu rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM. So tekanan daripada PKM tu satu poin, kemudian elakkan rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM itu adalah satu lagi poin. So dia ada 2 poin kat situ. Okey, walaupun bersumberkan pada sumber yang sama. Okey. Baik. Ciri-ciri sistem ahli kalau kita lihat di sini, apakah ciri-ciri apa yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Macam mana sistem ahli itu sebenarnya? Sistem ahli sebenarnya adalah satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan juga tokoh masyarakat tempatan. Okey. So apa itu kabinet bayangan? Okey. So kabinet ni maknanya adalah sekumpulan menteri yang mentadbir negara. Itu dipanggil kabinet. Okey, sekumpulan menteri, okey, iaitu dipanggil kabinet dan hanya bayangan. Bayangan ni maksudnya apa? Kita kata sebagai menteri yang sementara ataupun just menteri yang kita katakan akan menjadi menteri sebenar selepas merdeka nanti. Ini bayangan sahaja. Kenapa dibuat kabinet bayangan ini? Untuk melatih diorang belajar tentang mentadbir negara. Itu maksud sistem ahli dan kabinet bayangan tu. Okey. Dan anggota-anggota kabinet bayangan ini ataupun anggota sistem ahli ini dipanggil sebagai ahli. Dan pelantikan ahli ini akan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan setelah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Perkenan maksudnya apa? Persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan ianya terdiri pada 9 orang anggota dan ahli-ahlinya akan diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. So ada 9 orang lah. Okey. Baik, so itu ciri-ciri sistem ahli. Okey, kalau soalan tanya apakah ciri-ciri sistem ahli, kamu boleh senaraikan. Pertama, kabinet bayangan. Okey, kemudian yang kedua dikenali ahlinya, anggotanya dikenali sebagai ahli. Yang ketiga, lantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan yang keempat, ahlinya daripada 9 orang. Macam itulah, ambil poin-poin yang mudah untuk kamu ingat, ya. Baik. Kemudian apakah peranan ataupun fungsi dan tugas ahli ini? Iaitu setiap anggota ahli itu akan mengetuai satu portfolio
yang terdiri daripada beberapa jabatan kerajaan. Kalau kamu mungkin tak berapa jelas, portfolio ni sebenarnya kita katakan sebagai mengetuai satu kementerian lah. Okey, satu kementerian yang terdiri pada dalam kementerian tu ada beberapa jabatan kerajaan. So dia menjadi ketua. Ahli ini menjadi ketua dan mereka akan menguruskan pentadbiran harian jabatan dan mereka akan mencadangkan undang-undang jabatan untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Kemudian mereka berbincang dan mendapatkan persetujuan daripada pegawai kanan British dan mereka hanya akan menerima arahan dan persetujuan daripada Pesuruhjaya Tinggi British. So cadangan undang-undang itu menggambarkan pendirian pentadbiran British. Means that walaupun mereka mencadangkan apa sekalipun, okay, tapi British tetap akan menjadi pemutus kepada cadangan-cadangan mereka sama ada diterima atau tidak. Maknanya British menjadi kita kata guidance dia lah untuk mereka mentadbir dan membuat keputusan. So apa-apa hal rujuk pada British. So itu peranan dan tugas ahli. Okey, kalau kamu nak ingat, peranan dan tugas ahli ialah pertama mengetuai satu portfolio ataupun kementerian yang ada jabatan-jabatan, kemudian menguruskan pentadbiran harian jabatan, mencadangkan undang-undang jabatan tu dan juga mendapatkan persetujuan daripada pegawai kanan British. So ambil mana-mana poin yang mudah untuk kamu ingat. Baik, kemudian apa lagi kepentingan sistem ahli kepada penduduk Tanah Melayu? So, sistem ahli ni penting kepada penduduk Tanah Melayu sebab apa tahu? Sebab sistem ahli inilah menjadi asas ke arah berkerajaan sendiri. Maknanya, inilah dia sistem yang orang kata menjadi platform untuk belajar tentang bagaimana nak berkerajaan sendiri. Ingat senang ke nak buat kerajaan sendiri? Kan, macam-macam nak kena fikir. Jadi sebab itu kita lihat ini sebagai tapak asas lah ke arah berkerajaan sendiri dan di sinilah memulakan proses perpaduan kaum. Okey, di mana sistem ahli ini telah memberikan peluang kepada tokoh pelbagai kaum sama ada daripada Melayu, Cina dan India untuk memperoleh pengalaman dalam pentadbiran kerajaan. Dan daripada inilah dia proses ke arah kemerdekaan. Dengan gabungan kaum-kaum dalam pentadbiran negara. Dan dengan itu, sekiranya kita dapat kemerdekaan, maka ini akan dapat mengurangkan lagi tekanan PKM yang pada waktu ini masih berusaha untuk take over dan mengganggu pentadbiran British dalam matlamat mereka membentuk Republik Komunis Malaya. Jadi nasib baiklah negara kita cepat merdeka dan tidak lagi diganggu oleh komunis. Kalau lambat, rasa-rasanya mungkin komunis akan take over negara kita dan negara kita menjadi sebuah negara komunis. Itulah dia. So kita lihat di sini tentang kepentingan sistem ahli kepada penduduk Tanah Melayu. Baik. Itu sistem ahli. Dan kalau orang tanya siapakah sistem ahli 9 orang tu? 9 orang tu adalah yang di atas ni. Inilah dia tokoh tempatan yang ada dalam sistem ahli itu. Antaranya lah. Datuk Onn Jaafar, Datuk Hamzah Abdullah, ada Raja Uda, E. Situraisingam, Encik Yong Shock Lin, Dr. Lee Tiang Keng dan juga Datuk Nik Ahmad Kamil. So ini antara orang-orang yang terlibat dalam dan menjadi sistem ahli tu ya, menjadi anggota dalam sistem ahli ini. Baik. So habis dengan sistem ahli. Daripada sistem ahli maka diteruskan dengan pakatan murni. Harus diingat sistem ahli memang dicadangkan oleh Datuk Onn Jaafar, tapi pakatan murni sebenarnya dia bukanlah dicadangkan oleh sesiapa ya sebenarnya. Tak ada cadangan oleh sesiapa pun. Cuma dia cuma dikatakan sebagai beberapa usaha yang sejarawan tengok inilah dia pakatan murni, iaitu pakatan untuk
menghasilkan perpaduan. So dia banyak usaha-usaha tu. Kalau dia orang tanya, oh inilah Pakatan Murni. Kalau kita dapat pergi ke Back to the Future, maknanya back kepada tahun 1957 tu. Okay, kalau kita tanya dia, oh inilah korang ni tengah buat Pakatan Murni taklah. Okay, tapi kami tak buat Pakatan Murni, kami hanya nak bersatu je. Jadi istilah Pakatan Murni ni telah dilabelkan oleh sejarawan sebenarnya. So bukan dia orang sendiri yang letakkan Pakatan Murni tu. Okay. So apa So itu? back in time dia tak panggil benda ni lah. Mereka tak panggil Pakatan Murni. They just called it kita just nak work together je lah. Yes. Maknanya dulu dia orang tak panggil Pakatan Murni. Dia orang hanya apa tahu? Oh, jom kita bekerjasama, UMNO dengan MCA jom bekerjasama. Ataupun dia orang akan kata, oh jom kita berunding nak, kita nak buat CLC iaitu Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Kita nak bincangkan apa masalah, apa yang kaum Melayu ni nak, apa yang orang Cina ni nak. So dia orang buat macam tu je. Dan ahli sejarawan inilah yang kumpulkan usaha-usaha ini dan dikatakan, oh okey, inilah Pakatan Murni. Yes, so nama tu diberikan selepas lama kejadian tu berlaku. Okay, itu maksud Pakatan Murni ni. Baik, Pakatan Murni sebenarnya adalah usaha semua kaum untuk hasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik. Dan inilah jalan penyelesaian untuk satu padukan semua kaum dengan menggunakan cara rundingan, berunding. Okay, so Pakatan Murni adalah usaha-usaha, pelbagai usaha untuk menghasilkan perpaduan kaum. Dan antara usaha menjayakan Pakatan Murni ini adalah seperti berikutlah. Terbahagi kepada dua. Okay, iaitu kalau kita lihat Pakatan Murni pra-perikatan dan Pakatan Murni setelah pembentukan perikatan. Apa beza dia? Beza dia, apa maksud pra? Apa maksud pra kat situ? Dekat sini perkataan ni, pra ni. In the making. Macam mana? Maksudnya belum bentuk lagi lah. Sebelum. Ya, sebenarnya pra ni sebenarnya adalah sebelum. Sebab tu kita ada perkataan apa? Pra sekolah, maknanya sebelum masuk sekolah. Okey, pra sejarah, maknanya sebelum sejarah ditulis. Kemudian pra university, maknanya sebelum masuk universiti. So pra tu maknanya sebelum lah. Jadi pra sekolah sebelum sekolah kan. Yang tadika semua tu kan. Tu pra sekolah. Jadi kalau kita saya tengah sikit. Okey. Okey. Thank you sayang. Okey. Kopi dah sampai. Baik. Okey, kita lihat di sini. Jangan marah Korang ada. Baik, seterusnya. Okey, dah. Okey. Kita lihat dulu. Okey, usaha-usaha murni, okey, usaha-usaha menjayakan Pakatan Murni, okey, sebelum perikatan, pra-perikatan. Maknanya sebelum tertubuhnya Parti Perikatan. Okey, sebelum tertubuhnya Parti Perikatan, dan satu lagi ni iaitu Pakatan Murni setelah pembentukan Parti Perikatan. Okey, so ingat ada dua fasa kat situ ya, ada dua fasa. Okey, so fasa yang pertama Pakatan Murni ni pra-perikatan iaitu antaranya rundingan UMNO dan CLC satu. Kemudian penubuhan Parti Negara. Kemudian IMP, kemudian ada konvensyen kebangsaan, ada persidangan kebangsaan dan pembukaan keahlian UMNO. So ini yang dikatakan sebagai apa? Sebagai usaha-usaha sebelum tertubuhnya Parti Perikatan. Kemudian apabila tertubuhnya Parti Perikatan, maka usaha-usaha Pakatan Murni ni adalah seperti kerjasama UMNO dan MCA. Kemudian penubuhan jawatan kuasa pilihan raya. Kemudian pembentukan kabinet menteri. Kemudian setelah diorang dah pilihan raya kabinet menteri, mereka buat rombongan, okey, rundingan kemerdekaan, rombongan ke London tu. Kemudian berlakulah pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. So ini antara usaha-usaha pra-perikatan dan setelah pembentukan Parti Perikatan. Jom kita lihat satu-satu di sini ya. Okey. Pakatan Murni Pra-Perikatan.
Yang pertama sekali kita boleh lihat kat sini. Sebelum tu kalau korang tak faham, tanya, jangan diam-diam. Okey, jangan diam-diam. Anggaplah korang ni sekarang ni tengah apa? Tengah belajar sejarah one to one ya. So setiap orang dapat pembelajaran one to one dengan cikgu. So tanya je apa-apa. Okey. Baik. Okey, penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. CLC sebenarnya stands for Community Liaison Committee. Okey, iaitu jawatankuasa hubungan antara kaum. Okey. Dan jawatankuasa ini kalau kita lihat dia maknanya jawatankuasa lah kan, macam urus setia semua. Dan pada peringkat awal jawatankuasa ini hanya ada dianggotai oleh dua kaum saja, Melayu dan juga Cina. Dan orang Melayu pada waktu itu diketuai oleh Dato' Onn Jaafar. Banyak sumbangan Dato' Onn Jaafar ni ya. Banyak sumbangan dia. Okey. Kemudian Tan Cheng Lock pula mewakili kaum Cina. Dan pada Ogos 1949 dianggotai oleh ingat nombor-nombor ni ya. 6 orang Melayu, 6 orang Cina, kemudian 1 wakil daripada kaum India, Sri Lanka, Serani dan juga Eropah. So total ada berapa? Ada 6, 12, kemudian 13, 14, 15 dan 16 orang. Jawatankuasa hubungan antara kaum ni. Dan inilah titik permulaan untuk kerjasama antara kaum. Dan ini menunjukkan apa? Sanggupnya UMNO berunding dengan kaum lain. Sanggupnya ya. Penekanan pada sanggupnya. Okey, nanti kita akan bincangkan benda ni. Kemudian yang kedua iaitu perundingan UMNO CLC. Di mana kalau kita lihat di sini, mereka berunding. UMNO CLC ini sebenarnya sambungan daripada sini kalau kita lihat. Sambungan ke arah jawatankuasa ni sebenarnya. Begini. Kalau siapa yang tak faham, biar cikgu cerita secara loose lah. Secara loose. Jawatankuasa hubungan antara kaum ni sebenarnya antara UMNO dengan CLC. CLC itu dianggotai oleh semua kaum yang bukan Melayu. So ada Cina, ada India, Sri Lanka, Serani dan Eropah. Semua kat sini. Kemudian Melayu diwakili oleh 6 orang pemimpin daripada UMNO. So mereka berbincang. Apa sebenarnya korang nak ni? Baik, UMNO mewakili orang Melayu. Dia kata apa tahu? Dia kata kami mahu supaya kedudukan kami sebagai orang asal di tanah Melayu ini diiktiraf oleh kamu. Kamu iktiraf orang Melayu ni kami ni sebagai orang asal di sini. Dan kami berhak untuk dapat semua keistimewaan sebagai tuan rumah. Jadi itu permintaan UMNO. Boleh tak korang bersetuju? Jadi itu permintaan yang pertama, iaitu diiktiraf sebagai rakyat asal dan hak keistimewaan itu diberikan kepada orang Melayu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Melayu minta apa? Supaya kamu ni, orang Melayu kata apa tahu pada orang bukan Melayu, bahawa korang ni semua datang sini, korang telah berusaha dan korang mendapat keuntungan semuanya daripada tanah kami. Jadi kami pun nak juga meningkatkan ekonomi kami seperti kamu. So kami berharap supaya kamu ni memberi bantuan ekonomi dan sosial kepada orang-orang Melayu. Boleh ke tak boleh? So 3 perkara yang dia minta. Pertama, pengiktirafan sebagai orang asal. Yang kedua, hak keistimewaan kami kekal. Dan yang ketiga, kami perlu kamu bantu kami dalam bentuk ekonomi dan juga sosial. Kemudian CLC pula dia kata apa? Kami setuju. Tapi dengan kami setuju boleh mengiktiraf, boleh bersetuju dengan nak memberi bantuan ekonomi dan juga sosial, boleh. Tapi dengan syarat kami ni diiktiraf sebagai warga negara tanah Melayu. Kami nak jadi warga negara je. Kami nak jadi warga negara sini. Kami tak nak balik ke negara asal, ke negara India, ke negara Cina. Kami tak nak. Kami nak menjadi warga negara di sini. UMNO sanggup ke tak?
Jadi di sini apabila UMNO kata, okey, oleh kerana korang semua dah iktiraf kami, bersetuju dengan apa yang kami minta, maka kami pun akan setuju dengan permintaan kamu untuk menjadi warga negara. Maka di sini telah berlaku dikatakan sebagai satu perpaduan. Dan ini yang dikatakan sebagai ayat terakhir tu apa tahu? Sanggupnya UMNO berunding dengan kaum lain. Nampak? Jadi inilah dia CLC, iaitu Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jadi, hasil daripada perundingan UMNO CLC ni, maka ditubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa, iaitu bantuan ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat luar bandar. Kalau kita lihat di sini, kenapa masyarakat luar bandar? Okey. Siapa sebenarnya yang ramai tinggal di kawasan luar bandar? Yang ramai tinggal di kawasan luar bandar adalah orang-orang Melayu. Ya. Dan orang Melayu memang ketinggalan dalam ekonomi dan pendidikan. Jadi di sini ditubuhkan satu lembaga pembangunan industri desa. Industri desa ni maknanya industri-industri di kawasan-kawasan luar bandar. Tujuan dia apa? Untuk membantu ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat luar bandar yang rata-ratanya ialah orang Melayu. So nampak tak? Bermakna orang Melayu dapat benefit. Bagaimana pula dengan orang-orang yang bukan Melayu? Orang bukan Melayu pula diberikan kelonggaran untuk syarat kerakyatan negeri 1951, di mana kepada imigran yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu, kepada mana-mana orang bukan Melayu di sini yang lahir di Tanah Melayu diiktiraf sebagai warga negara. So di sini kita nampak bahawa ada win-win situation. Dan daripada sini mereka bersetuju untuk apa? So kalau begitu kita nak tubuhkan negara, siapa nak memimpin negara kita? Tak perlu risau, kita buat secara demokrasi. Bagaimana nak buat secara demokrasi? Kita akan pilih pemimpin menerusi pilihan raya. Sebab itu pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai. Okey. So itu sebenarnya intipati tentang CLC. Siapa yang tak faham, sila angkat tangan. Macam aku nampak. Tak nampak? Tak ya? Okey, tak ada. Kalau tak faham tanya. Okey. Tak nampak sebenarnya. Okey, baik. So itu CLC. Pilihan raya is what? Okey, pilihan raya is apa? Apa maksud pilihan raya? Voting. Yeah, ataupun apa? Election. Okey, pilihan raya is election. Ya. Okey, Arina. Yeah, election. To elect, to select ataupun to choose. Okey, kita punya leader. So itu election. So pilihan raya. Baik. Kemudian seterusnya daripada situ, pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Dan ini adalah sedikit kontroversi di mana ianya dicadangkan oleh Datuk Onn Jaafar. Dan Datuk Onn Jaafar kata apa? Kita perlu buka UMNO ni kepada bukan Melayu. Supaya apa? Kita dapat bersatu padu. Dalam satu parti, so ada Melayu, ada Cina, ada India. Tetapi cadangan ini telah dikecam hebat oleh ahli UMNO sendiri. Sebab apa? Sebab ahli UMNO kata, mana boleh? UMNO kan United Malays National Organisation. Maknanya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. So, ini untuk orang Melayu lah. Kan? Kalau nak Cina, MCA ada. Kalau India ada MIC. So, ahli UMNO menggunakan fakta-fakta begitu. Jadi ini menyebabkan Datuk Onn Jaafar meninggalkan UMNO, means keluar daripada UMNO. Padahal UMNO ni dia yang asaskan. Tapi dia juga yang keluar daripada UMNO. So ini pembukaan keahlian UMNO ni kepada bukan Melayu adalah satu usaha. Namun usaha ini tidak berjaya. Tapi usaha yang 1 dan 2 tu berjaya. Kemudian nombor 4 ni iaitu penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya iaitu IMP, di mana setelah Datuk Onn Jaafar keluar daripada UMNO, Datuk Onn Jaafar pun mengasaskan Parti Kemerdekaan Malaya, iaitu dia nak buat satu parti dengan konsep dia kerjasama kaum
dalam sebuah parti. Maknanya IMP ni untuk orang Melayu, Cina, India, semua ada dalam ni. So dia tak nak berasaskan kaum. Tapi dia nak berasaskan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Sedih ya. Siapa ahli UMNO kat sini? Ada siapa ahli UMNO? Ada ahli UMNO ke? Anyone? Amirul ahli UMNO ke? Okay. Didn't pyramid call UMNO a circus si bujang lapuk. Yes. That's why lah. That's why lah. Kan? Nampak dia ada keluar masuk. Just like circus. Macam tu lah. Okay. Tak apa. Kemudian seterusnya iaitu tentang penubuhan persidangan kebangsaan di mana dilaksanakan oleh Sir Malcolm McDonald, dan tujuan persidangan kebangsaan ini adalah untuk mencapai kerjasama politik dengan mengurangkan perasaan perkauman. Itu persidangan antara pemimpin-pemimpin lah, okay, untuk kerjasama politik. Dan satu lagi, okay, mereka menganjurkan, Tunku Abdul Rahman sebenarnya menganjurkan konvensyen kebangsaan di mana melibatkan UMNO dan MCA, kemudian disertai oleh pelbagai parti dan persatuan-persatuan lain. Dan inilah yang menjadi asas pembentukan parti perikatan. So, yang ini memang kita nampak berkesan, yang ini pun berkesan, yang ini tak berkesan, okey. Yang ini pun tak berkesan, okey. Yang ini okey menjadi dan berkesan, begitu juga yang ini. Okey, you see? Okey. So bermakna di sini IMP sebenarnya memang tak berkesan sebab apa? Datuk Onn Jaafar memang dia buat tahu Parti Kemerdekaan Malaya, tapi tidak mendapat sambutan. Yes. Okay. So kalau Onn Jaafar tak bagi dia tu mungkin dah jadi PM. Yes, cikgu yakin kalau katakan Datuk Onn Jaafar tak keluar daripada UMNO, ada kemungkinan besarnya bahawa dia yang akan menjadi Perdana Menteri pertama negara kita. Okay. Namun dia ada pandangan yang lebih jauh, okay, yang mana dia kata dia nak menyatu padukan kaum dalam satu parti. Even dia buat juga Parti Kemerdekaan Malaya. Untuk apa? Untuk gabungkan semua kaum dalam satu parti. Yes, dia sekejap jadi MB Johor. Okay. Cikgu nak tanya sekejap. Yes, silakan. This is just my opinion, tapi during this time waktu Datuk Onn Jaafar cadangkan IMP, okay, the rakyat dia pandang, not to say pandang rendah lah, tapi macam did they think his idea was like stupid or something? No, sebenarnya pada zaman itu gabungan semua kaum dalam satu parti ni dia agak asing. Okay, agak asing. Sebab apa tahu? Dia very strange. Sebab pada waktu itu kita tak boleh terima, kita tak mampu menolak hakikat bahawa walaupun kita kata kita not racist, tapi sebenarnya racist berlaku. Dan pada zaman itu lagilah, okay, di mana yang Melayu berkelompok dengan Melayu. Okay, yang Cina berkelompok dengan Cina, yang India berkelompok dengan India. So idea untuk bergabung tu macam weirdnya. Macam krik-krik lah idea tu. Padahal kalau zaman sekarang okey tak? Zaman sekarang okey. Kita ada PKR. PKR semua kaum bergabung. Kita ada DAP pun semua kaum bergabung. Kemudian kita ada ada PAS. PAS pun sebenarnya dia punya parti penyokong dia pun sebenarnya kebanyakannya adalah daripada China dan India juga ada sokong. Okay. So begitu juga parti apa lagi banyak parti-parti lain di sekarang ni adalah parti yang bukan lagi berasaskan kaum tapi berasaskan matlamat. Jadi zaman dulu memang dia very strange lah. Okay. So sebab itu IMP ni tak berjaya. Ya. So kalau ada soalan tanya, memang ada tahu pernah ada soalan. Kenapa IMP tidak berjaya ataupun kenapa penubuhan IMP gagal? So jawapan dia apa tahu? Jawapan dia ialah idea penggabungan semua kaum dalam satu parti adalah asing pada waktu itu.
idea tu asing sangat. Idea tu macam okay, tak boleh nak fikir. Dia orang macam Tun Hussein boleh jadi PM cikgu. Okey. Uh, kamu kena faham bahawa Tun Hussein On bukannya Datuk On Jaafar. Tun Hussein On adalah anak kepada Datuk On Jaafar. Okey. So dia boleh jadi Perdana Menteri kerana dia ada sumbangan dia lah. Adalah sumbangan dia tu. Okey, Azwan Ali buat parti sendiri. Azwan Ali sedangkan dia tak ada pengalaman dalam bidang politik. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh buat parti politik. Siapa-siapa pun. As long as kamu layak untuk menjadi calon. Antara syarat paling penting untuk menjadi calon ialah apa tahu? Kamu tidak boleh muflis. Dan kamu mesti berumur 21 tahun ke atas. Okey, parti Mirul janganlah. Kalau cikgu buat, siapa yang nak vote cikgu? Engkau orang. Cik, sokong. Alamak, belum apa-apa dah kena sokong dah ni. Aduh, yai. Cikgu, jangan cikgu bahaya. 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 Betul, Megat. Diva AA. Allah. Kalau Azwan Ali masuk parti Rafi, habislah. Dengan Cikgu Rafi sekali macam tu. Kau. Tak. Okey, baik. Okey, Syed Saddiq, dia nak buat party of millennials. Okey, cikgu setuju. Buatlah. Supaya kita ada pilihan yang lebih baik, yang mana mungkin ada, Syed Saddiq akan ada idea untuk membangunkan negara kita dengan lebih baik. Anyone ada idea, go. Go for it. As long as benar-benar ikhlas untuk membangunkan negara. Bukan nak buat untung. Cikgu yang geram bila pemimpin-pemimpin nak buat untung. Kan? Bagi cikgu kan, kalau cikgu dapat jumpa pemimpin-pemimpin ni, cikgu cakap apa tahu? Engkau orang ni makan gaji. Duit kau orang ni, gaji kau orang ni kan, kita orang bayar pakai cukai. Kau orang kerja je lah. Kan? Bantu kita orang ni. Yang kau orang cari duit berjuta-juta nak buat apa? Kan? Kita orang ni susah. Macam tu lah. Kan? So, itu matlamatnya kan. Kata kononnya nak tiru Khulafa Ar-Rashidin. Kan? Saidina Umar tu baju dia koyak. Isteri dia kata apa? Pergilah ambil duit kat Baitul Mal tu untuk baiki baju kamu. Dia kata apa? No, Baitul Mal tu bukan duit aku tapi duit negara. Itu hak rakyat. Yes. Ini sekarang, zaman sekarang ni parti pemimpin-pemimpin kita ni, oh duit rakyat duit aku. Duit aku. Oh. Kan? Geram je kan. Okay, minta maaf lah cikgu geram juga. Kalau korang ada kegeraman yang sama, jom kita sama-sama jadi pemimpin. Yeah. Okay, baik. Seterusnya. Alright. Kemudian satu lagi, Pakatan Murni setelah pembentukan Parti Perikatan. Okay. So bila terbentuknya Parti Perikatan, kita lihat Perikatan telah sertai pilihan raya bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Sebenarnya ada lebih kurang 3 jenis pilihan raya, iaitu pilihan raya di bandar-bandar besar, yang kedua iaitu pilihan raya di peringkat negeri, dan satu lagi pilihan raya di peringkat perundangan, maknanya perundangan persekutuan. Dan British sebenarnya ingin mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952, dan pada waktu inilah UMNO MCA membentuk pakatan. Jom kita berpakat supaya apa? Kita boleh sertai pilihan raya bersama-sama, dan mungkin berpeluang untuk menang. Jadi Pakatan UMNO MCA ini telah diperluas ke peringkat negeri dan persekutuan, di mana kalau kita lihat pada permulaan Pakatan UMNO MCA ni iaitu kerjasama antara UMNO KL dulu dengan MCA Selangor. Telah dianjurkan oleh Datuk Abdul Razak Yahya dan juga Yong Ok Lin, dan gabungan kedua-dua ini telah menang 9 kerusi daripada 12 kerusi yang dipertandingan. Is there anyone yang tak faham apa itu kerusi? Anyone? Kenapa dia orang berebut kerusi? Anyone? Siapa tak faham apa itu kerusi? Cikgu. Tempat duduk. Betul dah. I'm sitting Wan. Abing, kau ingat aku duduk apa? Meja. Okay. Baik. Okay. Dalam parlimen,
dalam parlimen kalau kamu lihat, okey, sebenarnya dalam parlimen ada 222 kerusi mewakili 222 kawasan. Satu kerusi, satu kawasan. Satu kerusi itu, okey, contohnya kalau satu kerusi itu ditulis Shah Alam. Maknanya kerusi itu untuk wakil rakyat dari daerah Shah Alam. So orang itu yang akan membawa masalah-masalah daripada Shah Alam untuk dibentangkan dalam parlimen. Apa beza Pakatan UMNO MCA dengan pembentukan MP? Beza sangat. Beza sangat. UMNO MCA hanyalah pakatan yang bersatu, okey, menjadi parti perikatan. IMP hanyalah satu parti stand alone je. Dia stand alone, dia seorang je. Ni UMNO, As in, cikgu sebenarnya maksud saya kenapa during this time dia boleh, sebab MCA dia Cina je kan? Ya, Dia betul. kaum Cina. Betul. So why during dia sanggup berpakat dengan MC padahal waktu IMP pembentukan IMP dia tak siapa nak masuk. Bagus. Ada perbezaan antara IMP dengan MCA dan UMNO. IMP dia hanya memperjuangkan kemerdekaan dan dalam tu dia buka keahlian kepada semua kaum. Okey, tetapi nampak di sini dia tidak ada matlamat untuk memperjuangkan mana-mana kaum. Manakala parti perikatan yang ada UMNO, MCA dan MIC, so dia just bergabung. There are 3 parties yang hanya bergabung sahaja menjadi parti perikatan. UMNO memperjuangkan kaum Melayu, MCA memperjuangkan kaum Cina, MIC memperjuangkan kaum India. So bila mereka bertiga berpakat, even Melayu, Cina, India akan menyokong. Kerana apa? Oh, di situ ada UMNO yang akan memperjuangkan kita. Orang Cina akan kata, oh di situ ada MCA, ada memperjuangkan hak kita. India pula kata, oh situ ada MIC. Okay, so akan memperjuangkan hak orang India. That's why mereka choose. So mereka sebenarnya berpakat tu because mereka tahu they will all get their own benefit lah. Yes, betul. Dan perjuangan tu nampak jelas. Even though itu memang dikatakan sebagai semangat asabiah. Yes, mementingkan dan taksub kepada kaum sendiri. Yes. Okay, it's called it asabiah lah. Tetapi untuk bergabung dalam satu parti, semua kaum dalam satu parti, waktu itu memang is weird. It's very weird. Dia orang akan fikir, macam mana menanti nasib kita? Kan? Siapa nak memperjuangkan nasib kita dalam tu? So dia big questions kat situ. So macam zaman sekarang tak. Zaman sekarang kita semua semangat Malaysia. So Parti Keadilan, contohnya Parti Keadilan Rakyat, PKR. So dia hanya memperjuangkan keadilan. Semuanya berkaitan dengan keadilan. So ada Melayu, ada Cina, ada India. So semua itu akan apa? Akan mengejar kepada keadilan. Bukan lagi untuk kepentingan kaum. Itu perbezaan parti dulu dengan parti sekarang lah. Ya. Jadi itulah perbezaan antara UMNO MCA dan juga IMP. Okey, bagus soalan tu. Dan kita lihat gabungan UMNO MCA telah menang 9 kerusi daripada 12, means that mereka diterima. Okey, gabungan ini diterima. Kemudian gabungan UMNO MCA sekali lagi menang 26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan dalam pilihan raya Majlis Perbandaran. Okey, di beberapa bandar utama, means that di beberapa bandar utama idea UMNO MCA bergabung ni diterima. Melayu dan Cina menerimanya sebagai bagus ni. Okey. Dan kemudian Parti Perikatan telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi pilihan raya peringkat negeri. So di peringkat seluruh negeri mereka buat pilihan raya dan mereka menang besar. Means that idea gabungan Parti Perikatan ni, UMNO, MCA, MNC dalam satu Parti Perikatan diterima umum. Jadi kemenangan Parti Perikatan ni menunjukkan apa tahu? Betapa kerjasama kaum dan muafakat kaum dalam pelbagai parti diterima oleh penduduk tempatan. Ingat ayat ni permuafakatan kaum dalam pelbagai parti. Ingat dia punya terms tu. Itu Parti Perikatan. Kalau IMP, permuafakatan kaum dalam satu parti. Dalam sebuah parti. Yang ini Parti Perikatan
muafakat kaum dalam pelbagai parti. Itu perbezaan dia. Right? Baik. Jadi, so pada tahun 1954, British telah membentuk satu jawatan kuasa pilihan raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan, dan anggota jawatan kuasa pilihan raya ini adalah terdiri pada pemimpin-pemimpin parti politik seperti UMNO, MCA, MIC dan juga pegawai-pegawai tinggi British. Dan jawatan kuasa ini mencadangkan untuk 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 kerusi lagi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Maksudnya, mereka nak buat anggota-anggota parlimen. So 52 anggota parlimen tu dipilih melalui pilihan raya. Tapi 48 lagi ahli parlimen itu nanti akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Itu cadangan British lah. Dan pada waktu itu, manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 adalah seperti berikut. Baik, apa itu manifesto? Manifesto, janji. Yes, janji-janji pilihan raya. Kalau anda semua undi Parti Perikatan, kami akan buat ini, kami akan buat itu. Yes. Manifesto ni maknanya adalah rancangan untuk matlamat. Ya, kalau Aziz, kalau menang minyak free. Cikgu tahu Aziz, kalau kau menang kau bagi minyak gamat kan? Minyak gamat free kan? Kalau minyak kereta bagi free, memang rugilah satu Malaysia. Kan? Kan? Rugi. Kan? Minyak masak, yes. Minyak cak kapak tu kan, bagi free. Baik. Manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. So ini matlamat ataupun rancangan ataupun juga janji-janji Parti Perikatan. Dia kata apa tahu? Kalau kami dipilih menang dalam pilihan raya ini, kami akan merancang untuk apa? Kemerdekaan akan kita dapat dalam tempoh 4 tahun. Kemudian kami akan mewajibkan pendidikan kepada semua kaum. Mewajibkan pendidikan. Kemudian kami akan menjaga hak asasi manusia. Tidak kiralah orang tempatan atau Melayu ataupun juga orang bukan Melayu. Ya, janji-janji manis. Macam biasa kena je Liana luar ni. Kan? Janji manis menanam tebu di tepi bibir. Alright. Baik. Seterusnya, melindungi hak Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dan menjadikan perkhidmatan awam, maknanya seperti polis, tentera, pegawai kerajaan, itu semua bercorak tempatan. Maknanya dianggotai oleh orang-orang tempatan. So ini janji-janji Parti Perikatan. Dan adakah janji ini ditepati? Kalau ikut pengalaman, dia ada ayat dia. Menurut pengalaman sejarah anda, atau menurut pengetahuan sejarah, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, adakah manifesto Parti Perikatan ini ditepati? Tidak semua? Ya. Jadi ada tahu soalan-soalan kebat macam itu soalan kebat. Berdasarkan pengalaman sejarah anda atau berdasarkan pengetahuan sejarah anda, adakah manifesto Parti Perikatan ini ditepati ataupun mencapai matlamat? Ya, sebenarnya manifesto Parti Perikatan ini, terus lanjut cakap jawapan dia. Manifesto Parti Perikatan ini adalah berjaya, dan juga manifesto Parti Perikatan ini telah mencapai kejayaan. Kerana apa? Kemerdekaan dalam masa 4 tahun. Ingat dia janji pada tahun 1955. Tapi kita dapat merdeka 1957. Means that dia janji merdeka dalam 4 tahun. Tapi rupanya dapat dalam tempoh 2 tahun. Maknanya apa? Maknanya manifesto ini telah mencapai kejayaan dan mencapai matlamatnya. See? Itulah dia. Janji 4 tahun tapi dapat 2 tahun. Macam itulah. Janji pukul 1 sampai tapi pukul 12.30 sampai. Itulah yang kita nak. Bukannya janji pukul 1 sampai pukul 2.30 baru nampak. Kan? Betul
Okay. So jaga janji Melayu Yes. At least that's more reasonable than what my school is. Okay. Yes, betul lah. Alright. Janji Melayu yang betul. Yes, inilah janji Melayu. Okay. So, dalam pilihan raya 1955, Parti Perikatan telah menang 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Hebat. Daripada semua kerusi, satu je yang kalah. The atomic bomb were unjustified. Okay. Dan kamu tahu tak, satu kerusi yang kalah tu, okay, dimenangi oleh PAS. Okay, yes, dimenangi oleh PAS. Iaitu kerusi itu berada di negeri Kelantan lah. Yes, di Kelantan. So setelah menang pilihan raya tersebut, who teach the history teachers? Okay. Okay, setelah memenangi pilihan raya tersebut, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri, okay, dan beliau yang telah membentuk kabinet pelbagai kaum, dan kabinet ini berfungsi sehinggalah hari kemerdekaan. Dan kalau kamu perasan di sini baru kita nampak nama Tunku Abdul Rahman. Sebelum-sebelum ni tak ada pun. Di manakah dia wujudnya? Okey, yang di sinilah bermakna anjuran Tunku Abdul Rahman di sini kan konvensyen kebangsaan. Okey. So suddenly rupa-rupanya apa yang berlaku adalah apabila Dato' Onn Jaafar meninggalkan UMNO, maka Tunku Abdul Rahman naik menjadi menjadi yang di-Pertua UMNO. Okey, itu sebenarnya lah. Okey. See and true. Yes, serious who teaches the history teachers? Because a lot of knowledge outside the textbook held by them. Okay. Okay, waktu itu Mahathir sebenarnya belum join lagi. Sebab Mahathir sebenarnya belum join. Mahathir pada waktu itu masih lagi, dia ada tapi ada sedikit je lah usaha dia. Tapi sebenarnya dia masa tu dah masih lagi dalam apa yang dikatakan sebagai, dia masih lagi aktif sebagai doktor. Dr. Mahathir kan dia doktor perubatan. Dia ada klinik dia sendiri. Sebelum menjadi Perdana Menteri, sebelum terlibat dalam dalam politik. Yes, dia muda pada waktu itu. Okay, so kita dah faham tentang apa yang berlaku di sini, iaitu tentang tentang Parti Perikatan ataupun juga Pakatan Murni setelah pembentukan Parti Perikatan. So ingat tentang Pakatan Murni ni, iaitu berkaitan ada dua perkara. Pakatan Murni pra-perikatan, maknanya sebelum Parti Perikatan ditubuhkan, dan satu lagi iaitu Pakatan Murni setelah pembentukan perikatan. So ingat tu So kalau ada kekeliruan tanya, kalau tak keliru bagus, okey, kita boleh teruskan. Ya, lebih kurang. Masa tu Mahathir masih lagi waktu tu umur dalam 30 lah. Dan Mahathir sebenarnya bagus sebab orang respect sebab dia waktu itu dia banyak memberikan sumbangan kepada rakyat yang miskin untuk dapatkan perubatan secara percuma di klinik dia. Sebab itu dia terkenal masa tu lah. Okey, Dr. Mahathir. Alright. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu Perikatan Pakatan Murni dan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan. So kita lihat di sini setelah menang pilihan raya, menang besar apa semua, dan Tunku Abdul Rahman pun itu pada peringkat bandaran. Iskandar itu pada peringkat bandaran. Kita lihat rombongan merdeka. Tunku Abdul Rahman kata apa? Dia janji untuk dapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun. Masa tu tahun 1955. So means that paling lewat 1959 mesti merdeka. Jadi Tunku Abdul Rahman dia tidak membuang masa, dia terus menubuhkan rombongan kemerdekaan dan dia telah mengetuai rombongan kemerdekaan ke London pada Februari 1956. Maknanya setahun kemudian selepas pilihan raya. Dan dia buat rombongan kemerdekaan ke London lah. Dan rombongan mereka ini kita lihat bermatlamat. Apa tujuan buat rombongan ini? Iaitu matlamat dia adalah untuk
merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak British. Berunding. Ya, berunding untuk dapatkan kemerdekaan tu. Dan siapa yang pergi ni? Wakil Parti Perikatan. Okey, sebab diorang yang menang pilihan raya. So diorang yang layak untuk pergi ke ke London untuk memperoleh kemerdekaan. Dan satu lagi iaitu Wakil Raja-Raja Melayu. Kenapa Wakil Raja-Raja Melayu? Kerana Raja-Raja Melayu adalah pemilik sebenar Tanah Melayu. Pemilik sebenar Tanah Melayu. Maka sebarang persetujuan kena tanya pada pemilik lah. Kan? Jadi sebab tu wakil kepada Raja-Raja Melayu juga ikut serta dalam rombongan merdeka ke London ini. Dan sebenarnya kalau kamu nak tahu, dalam buku teks Form 4, sebenarnya usaha ke arah kemerdekaan ni banyak disumbangkan oleh rakyat tau. Iaitu rakyat sebenarnya banyak menyumbang, menggadaikan barang kemas, rantai semata-mata untuk membiayai perjalanan perjalanan mereka ke London untuk mendapatkan kemerdekaan. Bayangkanlah. Sebab kerajaan pada waktu itu tak ada duit. Kerajaan pun belum ditubuhkan lagi. So kalau nak pergi ke London kena pergi bermodalkan sendiri. Jadi rakyat beramai-ramai sebenarnya telah mengeluarkan barang kemas, bagi barang kemas pada Tunku Abdul Rahman untuk apa? Untuk digunakan sebagai kita kata digunakan untuk membiayai perjalanan untuk mendapatkan kemerdekaan. Bayangkanlah pengorbanan rakyat negara kita pada waktu itu. Dan mungkin cikgu boleh sharekan sikit kot. Nak di-sharekan ke? Tentang maklumat tentang kemerdekaan ni. Boleh juga sekadar pengetahuan lah kan. Sekadar pengetahuan alright, jom cikgu sharekan satu maklumat daripada Form 4 sendiri bab Form 4 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Inilah dia. Okey, jom cikgu sharekan Okey. Baik, ini diambil daripada buku teks Form 4 tahun ni. Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. 1948 pula, 1957. Sorry. Okey. So kita lihat di sini Okey, apa yang diorang buat? Okey, kalau kita lihat usaha rundingan kemerdekaan okey. Nampak tak ni? Okey, ada peta perjalanan diorang daripada Tanah Melayu. Okey, diorang naik kapal. Mula-mula Tunku Abdul Rahman nombor 1, kita lihat gambar Nombor 1 Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang dulu. Dari kemudian pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas daripada pelabuhan Tanjung Pagar tu daripada sini dan Singapura dengan membawa semangat merdeka dan diorang travel pergi ke Karachi. Rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan naik kapal. Kemudian daripada Karachi mereka telah menaiki kapal terbang daripada Karachi ni naik kapal terbang menuju ke London. Dan rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Jadi selesai saja baru bila pulang mereka pulang terus naik kapal terbang sampai ke Kuala Lumpur. Jadi kalau Kuala Lumpur ni ada kapal terbang kat mana? Iaitu lapangan terbang Subang. So ini terdapat dalam buku teks Form 4 tahun ni. Yes. Kemudian ramai yang bertanya. Apa dia? Anggaran bajet rombongan tu berapa agaknya? Bajet dia tak tahulah kan, tapi memang banyak.
Kesian dia orang kena ingat semua ni. Okey. Tak juga, tapi sebab sebenarnya dia satu penceritaan yang menarik di mana ada gambar perjalanan pergi ke ke Karachi, kemudian mereka naik. Ada reason tau rupa-rupanya kenapa dia orang mula-mula naik kapal. Okey, kemudian baru naik kapal terbang. Ada reason dia rupanya. Kamu tahu reason dia apa? Okey. Reason dia sebenarnya adalah dalam kapal, wakil Parti Perikatan dan wakil Raja-Raja Melayu boleh duduk dan spend masa untuk berbincang apa yang dia orang nak cakap dengan pegawai British tentang kemerdekaan. So dia orang boleh discuss dulu. Itu tujuan Tunku Abdul Rahman buat macam tu. So cikgu rasa macam quite bijak jugalah sebenarnya kan taktik tu. Dia orang maknanya berusaha untuk apa? Untuk kita bincangkan dulu macam mana cara dia. Fikir dulu nak buat ayat macam mana. Selalunya nak buat ayat kan payah. Kan? Jadi fikirkan dulu macam mana nak buat ayat supaya British faham apa yang kehendak tanah Melayu. Jadi di sini kita lihat bahawa bahawa taktik yang digunakan oleh Tunku Abdul Rahman ini secara umumnya berjaya. Berjaya. So, cikgu tak nafikanlah maknanya kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman dalam menyusun strategi untuk mendapatkan kemerdekaan ini. So, kita tak boleh nak nafilah tak boleh nak nafikanlah yang itu. Okay. Man, when politicians were humble. Yes. Kita ni bijak. Yes. Pak on the way kita ni bijak. Kan? Ya, lebih kurang lah kan. Mungkin ada lagi yang cikgu boleh sharekan tentang sebenarnya apa yang kamu pelajari ni sama dengan apa yang terdapat dalam buku tingkatan 4. Jom nak tengok buku tingkatan 4 tak? Tapi form 4 diorang dapat extra info. Diorang dapat. Kita tengok. Ini usaha ke arah kemerdekaan. Kalau kita lihat, ini dia bermula dengan apa tau? Nak try bunuh dia orang. Sebab waktu itu PKM semua duduk dalam hutan. So kalau dia orang keluar je, dia orang akan kena serang dan kena tangkap. So dia orang tak berani nak keluar. Itu PKM lah. Baik, idea kemerdekaan daripada banyak parti-parti ni. Ini bermula dengan idea kemerdekaan. Kemudian Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum macam cikgu cakap tadi. So nampak tak dia punya persembahan nota lebih baik. Dengan ada objektif dia, kemudian ada gambar EC Trisingham ni, kemudian kalau kita lihat inilah dia nampak. Ada gambar ilustrasi, kemudian dipecahkan kepada anggota Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, ada wakil Melayu, wakil Cina, ahli lain, so detail. Tapi dalam bentuk ilustrasi yang menarik. Kemudian peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum dari segi politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan bukan Melayu, pendidikan macam mana, so detail. Ini tentang peranan-peranan CLC dan seterusnya ada sistem ahli. Ini pembentukan sistem ahli. Ada nampak semua gambar-gambar tentang tokoh-tokoh yang menganggotai sistem ahli pada waktu itu. Saya ada gambar semua detail. Kemudian ciri-ciri sistem ahli. Dibuat. Ini buku teks tau. Ini bukan buku rujukan. Ini buku teks. Buku teks sejarah Form 4 tahun ini. Kan? So nampak lebih detail. Menarik. Serius menarik. Kemudian ada sistem pendidikan. Tak payah marah sangat lah Hafiz. Ada sistem pendidikan dan juga laporan-laporan pendidikan. Yes. Tapi konten dia memang detail. Seriously, konten dia memang detail. Konten dia memang detail dan dia buat dalam bentuk tapi banyak grafik lah.
Okey, banyak penggunaan grafik di sini yang dikatakan sebagai memudahkanlah. Okey, memudahkan untuk pemahaman. Ni kerjasama politik, nampak ada persidangan kebangsaan, okey. Okey, yang di kemudian convention kebangsaan di sini. Okey, convention kebangsaan, kemudian pembentukan parti perikatan. First Prime Minister's favorite colour. Macam bujung. Yes. What was the first favorite colour? Entahlah. Okay. So, inilah buku teks tingkatan 4. Yang kamu rasanya kalau nak tengok lagi buku teks ni, rasanya kamu kena tengok bila adik-adik kamu lah. Okay. Bila adik-adik kamu ambil SPM nanti. Okay. Well, kamu paling untung kerana kamu semua telah mendapat, kamu adalah batch terakhir untuk sejarah KBSM. Batch terakhir di mana segala info berkaitan sejarah kamu boleh dapat daripada since 2008 sampai sekarang. So macam-macam info boleh dapat. So senang. Ya, dapat nota special. Namun kamu terlepas maklumat sejarah yang best daripada generasi selepas ini, iaitu KSSM punya sejarah. Dengan buku yang cantik, dengan detail apa semua. Namun dia orang paling rugi sebab apa? Yes, dia orang paling rugi sebab apa? Dia orang first generation, which is nota pun kadang-kadang salah. Reference book yang cikgu beli untuk form 4 KSSM pun salah fakta. Bayangkanlah, salah fakta, lari daripada buku teks. Dan tak ada nota-nota special kat internet apa semua untuk form 4 KSSM, memang tak ada. Kalau nak dikira pandai, korang lagi pandai lah kan. Korang lagi pandai lah sebenarnya. Nak juga dikira pandai Nak juga pandai dikira tu. Macam-macam ni. Okey. Baik. Nak juga tak apalah, ambil. Kan? Ambil. Okey. So di sini kita akan berhenti kepada rombongan merdeka untuk hari ini. Okey, nanti kita akan sambung lagi kelas kita untuk rombongan merdeka, kemudian perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dan juga kepentingan perjanjian. Dan sebenarnya cikgu nak berhentikan rombongan merdeka sebab mungkin ada isu sikit di mana sebenarnya rombongan merdeka ni dia ada cerita part-part dia yang best-best lah. Ada yang part-part yang weird. Mungkin ada setengah pelajar yang dia dah tahu kot apa part-part dia. Mungkin kalau pelajar yang masih ingat tentang cerita cikgu di mana kita dapat kemerdekaan kerana butang merah, red button, so mungkin kamu dah faham kot. Siapa ingat tentang red button tu? Anyone? Ingat Kamal Hafiz ingat. Kita dapat merdeka kerana red button. So macam mana tu red button? Kita akan kita akan discuss daripada next class. Dan dan untuk kelas pada hujung minggu ni kita akan buat bincangkan latihan dan please be prepared. Yes. Dan hujung minggu ni kemungkinan besar akan ada latihan yang diambil daripada kertas sejarah SPM tahun-tahun lepas. So please be prepared. Kertas satu ke kertas dua, cikgu? Korang nak kertas satu ke kertas dua? Kertas satu je. Korang nak kertas satu ke kertas dua? Korang memang nak kerja senang kan? Kertas satu je kan? Korang memang nak kerja senang kan? Kertas satu pun kadang-kadang menjungap-jungap kan?